Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kami ucapkan. Baiklah, hari ini saya, Anis Halimah binti Saiful Nizam dan rakan saya, Fatih Elisa binti Izanuddin dari kelas PS3 T1-4 akan menerangkan demonstrasi pengendalian ujian pendengaran. Baiklah, jadi untuk menjalankan ujian pendengaran ini, kita memerlukan 3 alat yang penting iaitu yang pertama, mesin diagnostik audiometer, yang kedua, headphone dan yang ketiga, buta respon. Baiklah, bagi headphone ini akan dipakai oleh klien dan dapat kita lihat di sini ada warna biru dan warna merah. Jadi warna merah ini akan digunakan pada telinga kanan dan warna biru akan digunakan pada telinga kiri yang akan dipakai oleh klien nantilah. Baiklah, maafkan saya terjatuh. Seterusnya untuk buta respon pula. Buta respon ini adalah bertujuan apabila klien mendengar bunyi yang akan dimainkan di mesin diagnostik audiometer ini. Jadi apabila klien mendengar bunyi, mereka akan tekan buta respon. Seterusnya adalah mesin audiometer. Jadi sebelum kita menggunakan mesin ini, kita akan menghidupkan switch lah. Jadi yang ni dah hidupkan switch. Jadi bila dah hidup switch, dia akan nampak tulisan dan juga adalah lampu yang hidup. Jadi kat mesin ni, first thing first, kita ada mikrofon. Mikrofon ni digunakan untuk penguji berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan klien. Jadi bila nak bercakap, kita akan tekan butang talk forward ni. Saya bercakap. Testing. Okay, macam tu. Kita akan nampak lah dia menyala sampai ke sini. Okay. Seterusnya, kita ada butang merah dan juga biru. Di mana kalau kita nak penguji nak menguji telinga sebelah kanan, kita akan tekan butang merah lah. Dan juga sebaliknya untuk telinga sebelah kiri iaitu warna biru. Okay, kita juga ada butang untuk menyelaraskan intensiti dalam unit desibel. Sekiranya contohnya macam nak 40, kita akan pusinglah sampai dapat 40 desibel. Okay. Lepas tu kita juga ada butang untuk menyelaraskan frekuensi. Yang mana kalau belah kanan ni untuk menambah frekuensi dalam unit hertz, manakala belah kiri untuk mengurangkan frekuensi. Yang terakhir kita ada butang tone switch, iaitu untuk apabila sesi pengujian, penguji akan menekan butang tersebut dan akan dengar bunyi. Sekiranya klien mendengar bunyi, klien akan menekanlah butang respon seperti mana yang Anis sudah sebut tadi. Sekiranya dia dengar, dia akan tekan dan jadi adalah lampu dekat bahagian respon dan juga tone sekali. Okay, jadi itu untuk komponen diagnostik audiometer. Okay, bagi teknik dan prosedur, kami menggunakan teknik Hudson dan Westlake di mana 5 up, 10 down. Apabila klien mendengar bunyi yang dimainkan di audiometer, maka intensiti akan dikurangkan sebanyak 10 desibel. Tetapi sekiranya klien tidak mendengar sebarang bunyi, jadi penguji akan menaikkan intensiti sebanyak 5 desibel dan perkara tersebut akan berterusan sehinggalah mendapat satu titik yang lengkap. Baiklah, jadi semasa kita melakukan ujian pendengaran itu, kita perlulah isi pada audiogram untuk kita jadikan graf lah. Baiklah, jadi pada audiogram ini terdapat paksi X dan paksi Y. Jadi paksi X ini merupakan intensiti yang menggunakan unit desibel. Dan seterusnya pada paksi Y kita adalah frekuensi yang menggunakan unit hertz. Dapat kita lihat di sini, intensiti bermula dengan negatif 10 sehingga 120 desibel. Bagi frekuensi pula, ia bermula daripada 125 Hz sehingga 8000 Hz. Baiklah, jadi untuk mengisi audiogram ini, kita memerlukan 2 pen iaitu pen merah dan pen biru. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, merah untuk sebelah kanan dan biru untuk sebelah kiri. Atau untuk senang lebih ingat, kita gunakan teknik 3R iaitu red, right, round. Maksudnya pen merah untuk sebelah kanan dan akan ditandakan bulat pada kertas graf. Dan seterusnya, untuk telinga kiri kita akan gunakan pen biru dan kita akan tandakan pangkah. Dan ini akan ditunjukkan sebentar lagi. Jadi, sepanjang ujian pendengaran ini kita akan gunakan audiogram ini. Sekarang, mari kita saksikan bagaimana kita melakukan ujian pendengaran ini. Bersama klien saya pada hari ini, iaitu saudari Anis Halimah. Jadi sebelum kita memulakan pelaksanaan ujian pendengaran, penguji perlu tahu tahap kesihatan dan juga sejarah keturunan ataupun sejarah keluarga sekiranya ada masalah pendengaran. Jadi saudari Anis Halimah, hari ini anda sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jadi ada sesama ke, batuk? Hari ini tidak ada. Okey, jadi sebelum tu saya nak tahulah, ada ke sejarah keluarga masalah pendengaran sebelum ni? Tidak. Alhamdulillah, semua sihat. Ya, hari ini puasa? Puasa, Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan melakukan ujian pendengaran lah. Jadi ini untuk headphone. Okay, sebelah kanan yang warna merah dan sebelah kiri yang warna biru, dan ini juga butang respon. Sekiranya ada dengar bunyi pip, boleh tekanlah butang respon tersebut.
Jadi sebelum mulakan sesi ujian pendengaran ini, jadi klien tidak boleh menghadap penguji. Okey, jadi dalam posisi ni okeylah. Okay, jadi ini saya akan berkomunikasi dengan klien. Okey, test 1 2 3, kalau dengar boleh respon. Okey. Jadi klien respon tadi dengarlah. Okey, jadi kita akan menguji telinga sebelah kanan dahulu dan dimulakan dengan negatif 10 desibel mengikut audiogram pada 125 Hz. Okay. Ini telah diselaraskan. Okay. Jadi saya akan menekan butang tone switch. Okay. Jadi klien tidak mendengar, jadi kita akan naikkan lagi sebanyak 5 desibel. Okay, kita naikkan lagi. Okay, kita nampak klien dah respon pada tahap 25 desibel, jadi kita akan kurangkan sebanyak 10 desibel, iaitu 15. Okay, jadi klien tak respon, kita naikkan lagi 5. Okey. Jadi klien telah memberi respon pada tahap 25 desibel. Maksud itulah titik tetapnya. Jadi kita akan membulatkan pada 25 desibel pada paksi 125 Hz. Okey, seterusnya kita berpindah ke frekuensi 250 Hz dan juga ulang semula daripada negatif 10 desibel. Naik lagi 5. Okey. Jadi klien berespon pada 5 desibel, kita kurangkan jadi negatif 5. Kita naik lagi 5. Okay, klien tak berespon, kita naikkan lagi 5. Okay, 10 desibel, kita kurangkan lagi 0 desibel. Naikkan. Okay, 5 desibel kita dengar. So tadi pada 5 desibel lah sekiranya. Okay, jadi penguji perlu melengkapkan pelaksanaan ini sehingga 800 Hz pada telinga sebelah kanan dan seterusnya pada sebelah kiri juga. Ulang semula daripada negatif 10 desibel, 125 Hz sehinggalah dipenuhi kertas audiogram ini. Tadi kami telah melaksanakan ujian pendengaran, jadi ini merupakanlah data-data yang berjaya dikutip dan direkodkan di audiogram. Jadi melihat kepada audiogram ini audiogram milik Anis Halimah seperti tadi. Jadi intensiti tahap pendengaran beliau adalah berada pada tahap 5 desibel di hujung ni sehingga ke tahap 25 desibel 125 Hz. Jadi ini tahap pendengaran ini adalah pada tahap ringan di mana antara 20 sehingga 30 desibel. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun tahap pendengaran Anis Halimah berada pada tahap ringan, tapi ia tidak mengganggu aktiviti harian dia. Jadi kesimpulannya inilah untuk tahap pendengaran Anis Halimah. Baiklah. Dan seterusnya, ini pula adalah hasil ujian pendengaran Fatin Elisa yang telah dilakukan. Dapat kita lihat di sini bahawa tahap pendengaran Fatin Elisa berada pada 10 desibel sehingga 40 desibel. Jadi ini pun berada pada tahap ringan lah, di mana mungkin dia ada masalah sedikit tapi tidak mengganggu aktiviti harian Fatin Elisa. Jadi dapat disimpulkan bahawa kedua-dua ini lebih kurang samalah, dia masih berada pada tahap yang ringan tetapi tidak mengganggu aktiviti harian kami. Jadi sekian sahaja demonstrasi pengendalian ujian pendengaran kami. Sekian, terima kasih.